Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Abdul Rahman Cik selaku pengurusi pada malam ini, dan juga Nazir Masjid Al-Mujahidin, ahli jawatan kuasa masjid, imam, para imam, Bilal, seterusnya para jemaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita merafak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis. Setelah selesai kita menjalankan tanggungjawab kita, maafnya kita tukar pakai mic. Boleh. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini setelah selesai kita menjalankan tanggungjawab ibadah kita, khususnya ibadah solat wajib Isya dan juga tarawih, solat sunat, kita juga dapat bersama-sama dalam satu majlis untuk membincangkan hal-hal keilmuan di malam akhir-akhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita juga harus merafak rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dikurniakan kesempatan untuk merasai, menikmati bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mengapa bulan ini dipanggil bulan Ramadan Al-Mubarak? Kerana keberkatan pada bulan itu letaknya pada kebaikan yang ada padanya. Itulah salah satu ta'rif ataupun makna keberkatan atau barakah yang diberikan oleh sebahagian para ulama, iaitu berkat itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang amat banyak. Jadi Ramadan ini, mengapa ia dipanggil sesuatu yang barakah? Kerana walaupun bulannya itu merupakan bulan yang sama sahaja bilangannya dengan bulan-bulan yang lain, tetapi kebaikan yang ada padanya itu begitu banyak sekali. Sebagaimana perkara-perkara lain juga ada disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, bahawasanya kalau sesuatu itu mempunyai keberkatan, maka ia mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak walaupun perkaranya itu sedikit. Contohnya, Rasulullah SAW sendiri dipanggil insan yang penuh keberkatan. Walaupun Rasulullah ini hidupnya tidak lama, hanya 63 tahun sahaja, tetapi sepanjang baginda menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa taala itu, begitu banyak keberkatan dan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang telah memberikan kesenangan kepada seluruh umat manusia dan juga seluruh alam, seperti mana yang disebut oleh Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita masih ada beberapa hari lagi dalam bulan Ramadan ini. Rebutlah peluang, kerana pada bulan-bulan yang lain tidak akan ada peluang untuk kita mendapat kebaikan yang banyak sebagaimana yang ada dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebut oleh hadis, laqad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu satu bulan yang penuh keberkatan, iftarada alaikum siyamuhu, telah diwajibkan kepada kamu padanya itu siyam atau puasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, dan dibuka padanya pintu-pintu syurga.
wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Wa taghullu fihi syayatin, dan diikat semua syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurrima khairaha faqad hurrima, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang terhalang dari mendapat kebaikan daripada bulan ini, maka dia akan terus terhalang sampai bila-bila. Hadis itu dengan jelas menunjukkan bahawa bulan Ramadan ini, seperti mana yang kita sebut tadi, walaupun bilangan harinya itu sama dengan bulan-bulan yang lain, tetapi barakahnya itu terletak kepada kebaikan yang ada pada bulan itu yang begitu banyak. Antaranya yang kita sebut tadi, ibadah siyam yang kita lakukan ini sendiri, itu sendiri merupakan satu ibadah yang amat berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Para ulama apabila membicarakan tentang beza siyam ini, puasa ini, dengan ibadah-ibadah yang lain, mereka mengatakan bahawa kalau ibadah-ibadah yang lain itu kita lakukan dengan membuat sesuatu. Contohnya bila kita bersolat, kita kena lakukan sesuatu bila kita bersolat, betul tak? Kita kena berdiri tegak, kita kena takbiratul ihram, kita kena membaca Fatihah, kita kena rukuk, sujud, tahiyat, salam dan lain-lain. Begitu juga dengan ibadah haji misalnya. Kita kena lakukan sesuatu. Misalnya kita kena bergerak dari tempat tinggal kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Kita kena bertawaf, kita kena bersa'i, kita kena melakukan umrah, kita kena lakukan segala rukun-rukun dan syarat-syarat haji. Begitu juga dengan ibadah zakat. Kita kena keluarkan wang daripada simpanan kita untuk kita membayar zakat fitrah. Kesemua ibadat-ibadat yang kita sebutkan tadi merupakan ibadat untuk kita melakukan sesuatu. Tetapi puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, bezanya ialah kita tidak melakukan sesuatu, malah kita kena meninggalkan sesuatu. Maknanya puasa itu merupakan ibadat meninggalkan, at-tark, bukan amalan ibadat mengamalkan. Jadi mengapa ibadat meninggalkan ini, meninggalkan sesuatu ini lebih tinggi nilainya berbanding dengan ibadah melakukan sesuatu? Kata para ulama, kerana ibadah meninggalkan ini ternyata lebih sukar dan lebih mencabar berbanding dengan ibadah melakukan. Sebab itu kalau kita bandingkan siam, berpuasa, dengan ibadah solat lebih mudah, kan? Puasa ni lebih berat. Kalau datang bulan Ramadan je semua ramai yang tepuk dahi dah, datang lagi bulan ni, kan? Kena berlapar lagi kita nampaknya. Jadi ternyata lebih berat. Dan memang untuk kita meninggalkan sesuatu yang lebih-lebih lagi, kalau sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah fitrah pada diri kita, itu lebih mencabar. Ternyata makan, minum, melakukan hubungan, itu merupakan satu yang amat fitrah dengan manusia. Yang itulah yang Allah Ta'ala kata pada bulan Ramadan ini kita kena tinggalkan. Dan sebab itulah kata Allah Ta'ala, siyam ini fahuwa li wa ana ajzi bihi. Berpuasa ini adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, puasa itu sendiri berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain seperti kita sebut tadi, special, kerana cabarannya itu lebih tinggi. Dan kata para ulama juga, puasa ini dia lebih sukar untuk kita riak. Kalau solat, selalunya ada ruang untuk kita riak, kan? Sujudnya lama, pakai sorban, kan? Dan macam-macam ruang dalam solat itu yang nantinya kalau dilihat oleh orang,
Orang akan puji kita dan di situ akan timbul riak. Haji pun begitu juga. Pergi haji balik ada title lagi, Tuan Haji kan. Tuan Haji. Kat Malaysia aja yang banyak title ni Tuan Haji. Negara lain saya kata tak ada dipanggil Haji, Tuan Haji ni. Tapi tak apalah. Kalau tak ada perasaan riak datang tak apa. Tapi kadang-kadang dengan ada Tuan Haji itu kadang-kadang kita datang semacam ada perasaan. Jadi ruang untuk riak tu ada. Tetapi puasa, kata para ulama tasawuf khususnya, dia mengatakan puasa ini ruang untuk riak itu terlalu kurang. Sebab apa? Kita tak melakukan apa-apa. Kan kalau orang puasa dengan tak puasa kadang-kadang kita tak boleh bezakan pun. Berbanding dengan orang solat dengan tak solat. Orang solat kita nampak dia melakukan solat. Tapi kalau puasa ni kita kadang-kadang tak tahu. Kecuali orang yang declare lah saya puasa, tak ada pula orang biasa buat macam tu kan. Jadi maknanya ruang untuk menunjuk riak itu tidak ada. Jadi ternyata banyak kelebihan puasa itu. Tambahan pula puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu ternyata berbeza kerana ganjaran yang diberikan juga besar. Satu lagi kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan selain daripada apa kita sebut dalam hadis tadi ialah bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan inilah juga turunnya kitab Al-Quran. Kitab yang menjadi pedoman dan panduan khususnya untuk orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin dalam surah Al-Baqarah yang kita selalu baca. Dan Al-Quran ini tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan dan kehebatannya, dia hanya ada satu buku saja. Satu kitab saja. Tak ada Al-Quran kan ya. Tebalnya pun tidaklah setebal mana berbanding dengan mungkin buku-buku tesis PhD Dr. Mancik saya tebal lagi. Kan? Quran ni hanya lebih 6,000 ayat macam tu sahaja. Dan tebalnya pun kita tahu yang kita selalu baca hanya tebal itu sahaja. Tetapi buku yang sekecil itulah yang telah menyelamatkan ramai manusia daripada kejahilan kepada cahaya kebenaran. Buku sekecil itulah yang telah membina satu peradaban yang begitu besar dan dapat bertahan selama beribu tahun, iaitu tamadun dan peradaban Islam. Bayangkan satu buku yang kecil, tetapi daripada buku itulah timbulnya satu tamadun dan peradaban, termasuk peradaban ilmu yang begitu banyak dan yang begitu besar. Segala ilmu-ilmu yang hari ini kita panggil sebagai ilmu-ilmu keislaman, semuanya datang dari satu kitab ini saja. Tiap-tiap malam kita belajar ilmu akidah, ilmu usuluddin daripada ustaz-ustaz, daripada kuliah-kuliah. Kita juga belajar ilmu fiqh. Kita juga belajar ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Kita belajar ilmu ulumul Quran. Kita belajar tentang ahkam syariah misalnya. Kesemuanya itu datang dari satu kitab ini saja. Itulah kehebatan Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga telah menggerakkan hati-hati manusia apabila membacanya. Telah menitiskan air-air mata apabila mendengar dan juga menghayati apa yang dibacakan dalam Al-Quran. Pada zaman Rasulullah SAW dulu, para sahabat kalau turun saja satu ayat, mereka akan berpusu-pusu pergi kepada Rasulullah untuk mendengar, membaca dan nak mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi pada saat itu. Inilah kualiti Al-Quran yang sedang kita baca pada hari ini. Sebahagian masjid saya tengok dah buat khatam dah pun. Laju betul. Dulu kita khatam 27 Ramadan. Tapi hari ini surau kat rumah saya tu semalam dah khatam dah. Saya beritahu jangan lepas khatam tak baca Quran. Kan? Sebab semangat Ramadan ni macam kita sebut tadi, segala-galanya ganjarannya besar. Termasuklah berpuasa, termasuklah bersedekah, termasuklah membaca Quran. Jadi kalau dah buat separuh bulan dah buat khatam, jangan khatam terus. Mungkin bersendirian kena baca lagi. Kerana ini merupakan kitab agung kita. Ini merupakan kitab agung. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok hari ini,
Al-Quran ini dia berada di mana-mana. Dia berada di masjid dan surau kita ni, di mana-mana saja kita dapat tengok Quran. Quran berada di rumah kita. Kadang-kadang bukan 1, 10, kadang-kadang berabuk tengok atas lemari kan. Tak dipegang pun. Dia dah berada sekarang ini di radio-radio, dibacakan. Radio IKIM, tempat saya bekerja. Setiap hari kita akan kumandangkan bacaan-bacaan Al-Quran. Malah Al-Quran sudah berada di kita punya handphone kita. Kan? Semua orang dah boleh baca Al-Quran melalui handphone saja sekarang, ataupun tablet, atau apa-apa sahaja peralatan canggih yang kita ada. Tetapi saya teringat apa yang disebut oleh seorang Profesor Khurram Murad dalam salah satu bukunya The Way of the Quran. Dia kata hari ini, walaupun Quran berada di mana-mana, walaupun jutaan, bilion mungkin naskah Al-Quran dicetak, tetapi hari ini Quran tidak menitiskan air mata. Quran tidak menggegarkan jiwa dan raga. Al-Quran tidak menaikkan semangat orang membaca. Mengapa kata Profesor Khurram Murad? Sedangkan dahulu Al-Quran mungkin tak tertulis pun di zaman Rasulullah SAW, dan turunnya hanya satu ayat satu hari, kadang-kadang seminggu ayat Quran tak turun, wahyu tak turun, sehingga Rasulullah SAW kadang-kadang merasakan bahawa Tuhan marah kepada baginda sebab dah sebulan, 2 bulan tak turun wahyu. Kan wahyu itu turun selama 23 tahun, 2 fasa. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dan dia turun bukan setiap hari turun. Kadang-kadang turun disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku. Contoh, sekumpulan Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ni banyak bercakap tentang roh-roh ni. Cuba engkau cerita sikit kat kami, apa makna roh ni? Apa makna roh?" Soalan itu begitu sukar sehingga Rasulullah SAW sendiri tak boleh nak jawab. Dan Rasulullah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah akhirnya turun wahyu mengatakan, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi." Mereka bertanya kamu wahai Muhammad, apa erti roh? Katakan kepada mereka, roh ini urusan Tuhan. Jadi kena ada peristiwa kadang-kadang barulah turun satu ayat Al-Quran menceritakan tentang satu-satu perkara. Jadi dulu, zaman Rasulullah dulu, Al-Quran itu turun munajjaman, sedikit demi sedikit. Tetapi sedikit demi sedikit itulah, sekali dia turun, ia menjadi sebagai satu inspirasi dan semangat dan motivasi kepada Rasulullah dan para sahabat untuk mengamalkan apa sahaja yang turun dalam ayat-ayat wahyu Allah kepada baginda dan juga para sahabat. Tetapi Profesor Khurram Murad tadi bertanya, kenapa hari ini kita Quran di mana-mana? Kita dengar Quran setiap hari, kita baca Quran setiap hari, kita simpan Quran di mana-mana, tetapi tidak ada air mata yang menitik, tidak ada hati-hati yang bergetar, tidak ada semangat yang meningkat naik disebabkan oleh mendengar Al-Quran. Jawapannya, kata Profesor Khurram Murad, kerana Al-Quran itu tidak dilihat sebagai the living reality. Dia bagi buku itu dalam bahasa Inggeris. Kerana Al-Quran itu tidak dibaca sebagai hakikat yang hidup, the living reality, sebagaimana ia dibacakan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi hari ini, kata Profesor Khurram Murad, cabaran kita ialah bagaimana untuk kita bermuamalah, membaca Al-Quran dengan melihatnya sebagai the living reality, dengan melihat Al-Quran itu sebagai hakikat yang hidup. Kata Profesor Khurram Murad, ada 4 perkara yang kita boleh lakukan untuk kita merasakan Al-Quran itu sebagai satu yang hidup, sebagaimana ia berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama, kata Profesor Khurram Murad,
ini saya sekadar memetik sebab pandangannya itu menarik sekali. Dia kata untuk kita melihat Al-Quran sebagai satu hakikat yang hidup, kita perlu mengalami Al-Quran itu sebagaimana Rasulullah dan para sahabat mengalaminya. Maknanya hari ini kita tak adalah nak tunggu wahyu turun, kerana wahyu itu dah lengkap. Sudah ada pun kitabnya cantik dijilidkan, dicetak. Tetapi kata Profesor Ramuran, apa yang kita boleh lakukan ialah ketika kita membaca Al-Quran, setiap ayat yang kita baca itu kita harus ingat dan sedar dan yakin bahawa ayat itu turun untuk kita. Ayat itu turun untuk kita. Sebagaimana dahulu bila turun sahaja kepada Rasulullah, para sahabat berebut-rebut, berpusu-pusu pergi kepada Rasulullah untuk bertanya kepada Rasulullah, apa yang turun hari ini ya Rasulullah? Kerana mereka tahu ayat itu turun untuk mereka. Ayat itu turun untuk memandu mereka, hudan lil muttaqin, untuk memandu mereka. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak mengambil semangat Rasulullah dan para sahabat itu, pastikan kita bila kita baca Al-Quran, kita rasakan bahawa ayat itu untuk kita. Dan memang ayat untuk kita pun. Memang Al-Quran itu untuk kita, orang Islam dan orang beriman dan orang bertakwa. Memang untuk kita. Kalau ayat itu mengatakan aqimus salata li zikri, katakan, dirikan salat untuk mengingatiku. Memang Allah Ta'ala nak beritahu kita, dirikan salat untuk mengingati Allah Ta'ala. Kalau ayat itu mengatakan ayat itu mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Memang kita yang Tuhan tujukan ayat itu, yang mengatakan yang rugi itu adalah kita. Jadi kan lain kan, kalau kita membaca Al-Quran sebagai kitab sejarah. Ada juga orang baca Quran ni sebagai kitab sejarah. Sebab dia kata, oi, banyak ni cerita Nabi Musa ada, cerita Nabi Isa ada, cerita Nabi Ibrahim ada. Dia pun guna untuk bedtime stories untuk cucu-cucu dia. Teramai cucu lah. Kalau yang muda, anak-anak kan, itu pun guna. Ambil part cerita-cerita Nabi aja. Sebab itu seronok. Cerita Nabi Yusuf kan, masuk dalam telaga di ini oleh adik-beradik abang-abang dia. Kemudian cerita Nabi Ibrahim dengan kaumnya dan juga bapaknya kan, bapa saudaranya dan lain-lain lagi. Tetapi Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran kitab petunjuk. Setiap sesuatu ayat yang turun itu adalah untuk kita reflect, untuk kita merenung. Kerana di sana ada ibrah di sebalik hatta cerita-cerita tadi pun. Jadi cerita Nabi-Nabi itu pun bukan untuk kita ceritakan sebagai satu drama atau satu cerita untuk menyedapkan hati dan juga telinga anak dan cucu kita, ataupun yang lebih teruk nak bagi kita tidur lah kan? Sebab kita nak boleh bedtime stories. Jauh sekali begitu. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya dan menjadi panduan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama kata Profesor Ramuran, untuk kita menjadikan Quran sebagai the living reality ataupun hakikat yang hidup yang sentiasa relevan untuk kita, pastikan setiap ayat yang kita baca itu kita menganggapnya, kita melihatnya sebagai ditujukan oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Kalau cakap tentang munafik, orang munafikun, Allah Ta'ala nak mengingatkan kita, jangan kita bersifat dengan sifat-sifat munafik tersebut. Kalau bercakap tentang golongan kafirun dan musyrikun, Allah Ta'ala nak mengingatkan kita, jangan kita nanti terjatuh dalam amalan-amalan syirik dan amalan-amalan orang-orang yang kafir. Kalau Al-Quran bercakap tentang syurga pun, kita kena ingat Allah Ta'ala nak beritahu kita tentang syurga tersebut.
Jadi yang basyir pun, benda yang berita gembira pun untuk kita, berita yang buruk pun adalah ingatan kepada kita juga. Barulah tuan-tuan dan puan-puan kita akan merasakan Al-Quran itu hidup. Al-Quran itu sentiasa relevan untuk kita. Tapi untuk jadi begitu, pastinya kita tak bolehlah baca tanpa memahaminya. Jadi prasyarat untuk berlaku yang pertama tadi adalah kita kena faham. Dan faham ini ialah, kalau nak jadi profesor bahasa Arab macam Dr. Rahman Cik, susahlah. Mungkin dah terlambat masuk saya ni. Saya ni walaupun Islamic Study, bahasa Arab saya jauh berbanding dengan Dr. Rahman, tetapi paling kurang kita boleh mengetahui makna-maknanya melalui terjemahan, kan? Jadi maksudnya kalau kita bertadarus, kan, tak apalah, memang tadarus dah habis dah 15 hari. Kalau 15 hari dah habis tadarus, saya tak rasa dia baca makna sekali, kan? Tetapi untuk kita sendirilah, tadarus tak apa, itu merupakan aktiviti. Sebab baca Quran pun dapat pahala juga. Baca Quran tu sendiri dapat pahala, kan? Rasulullah kata bukan satu ayat tu 10, satu huruf tu 10. Jadi maknanya baca pun dah pasti dapat pahala. Tetapi kalau kita kembali kepada falsafah Al-Quran itu, ia bukan sekadar untuk dibaca, tetapi ia untuk menjadi petunjuk kepada kita, untuk memandu kita. Jadi yang pertama, pastikan kita faham Al-Quran dan kita rasai setiap makna-makna ayat itu Tuhan tujukan kepada kita. Itu syarat yang pertama, kata Profesor Farah Murad. Yang kedua, kita kena membaca kita kena membaca sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh kita membaca dan sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita baca. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita, cara Allah Ta'ala menyuruh kita membaca Al-Quran ini, antaranya Allah sebut dalam Quran, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ayat yang pertama turun Rasulullah. Maknanya kalau kita nak membaca Al-Quran itu, bacalah dengan nama Tuhan. Apa maksud membaca dengan nama Tuhan? Membaca dengan nama Tuhan maksudnya membaca dengan keimanan yang begitu kuat. Ada orang baca Quran tapi dia tak rasa apa-apa, sebab dia tak ada iman itu, kan? Orientalis, dia kaji Quran itu sedalam-dalamnya, tetapi disebab tidak ada iman, tidak ada hidayah, ia hanya menjadi intellectual exercise saja. Atau intellectual gymnastic, kan? Maknanya dia hurai, dia analisis, dia tafsirkan, dia buat artikel, buat jurnal, buat buku tentang Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak langsung memberikan kekuatan iman kepadanya. Sebab itu kalau kita nak membaca sebagaimana yang Allah dan Rasulullah suruh, Iqra' bismi rabbika, kita hendaklah membacanya dengan nama Tuhan, maknanya dengan keimanan yang kuat. Dengan keimanan yang kuat. Dia sama macam puasa tadi. Puasa pun kalau iman tak kuat, itu yang Ramadan datang, Allah letih, dia kata, letih. Yang main golf tak boleh main golf, yang main bola, badminton tak boleh main badminton, yang biasa karaoke pun dah tak boleh lah, malulah nak karaoke bulan Ramadan, kan? Jadi banyak aktiviti tergendala disebabkan Ramadan. Tetapi kerana apa? Kerana dia tidak melihat Ramadan itu dari sudut pandang dan kacamata iman. Dia tak nampaklah, dia nampak kerugian bulan Ramadan. Tetapi kalau dia melihat dari kacamata iman, Ramadan itulah yang menjanjikan sebanyaknya ganjaran yang berganda-ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ubahlah dia punya framework tu, paradigm tu kena berubah. Masuk Ramadannya, tumpuan kita adalah keuntungan ukhrawi, keuntungan akhirat, bukan lagi keuntungan dunia. Bisnes pun mungkin slow down sikit. Yalah, buat bisnes makan, bulan Ramadan kita nak untung, kan? Tak apa, kita untung di tempat yang lain. Kita untung tarawih kita, kita untung qiyamul lail kita untung bertadarus membaca Al-Quran, kita untung bersedekah, kita untung tolong-tolong orang, kita untung bermuzakarah dan berbincang hal-hal keagamaan sebegini. Semuanya menguntungkan. Dan untung bukan sedikit, untungnya banyak. Ramadan ni sale dia tu
dia punya diskaun, dia punya apa semua begitu tinggi sekali, dia punya ganjarannya begitu tinggi. Samalah dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran didekati tanpa iman, dia mungkin dapat bacaan saja dah, bacaan-bacaan saja. Itu pun tak tentu dapat pahala. Kalau dia baca pun mungkin terpaksa. Kan kalau tak masuk tadarus kan segan pula dengan pengurusi masjid. Kan tiap tahun masuk, tahun ni rasa malas sangat nak masuk, tapi kena masuk juga. Niat pun dah macam tu, susah nak dapat pahala dan ganjaran. Tetapi kalaulah kita datang dengan iman yang kuat, ketakwaan yang kuat, insya-Allah Quran itu akan memberikan pelbagai hikmah, pelbagai manfaat kepada diri kita. Sebab itu bayangkan, kita ni paling kurang dapat baca Quran lah, kan? Dapat baca Quran, dapat tadarus. Tapi orang macam Imam Syafi'i, dia baca Quran juga. Malah dia menghafal Al-Quran, malah dia mengkhatamkan Al-Quran katanya sehari 2 kali. Kelebih lagi, kan? Imam Syafi'i, lebih lagi. Tetapi Imam Syafi'i, dia tidak hanya dapat kelebihan menghafal saja. Daripada Al-Quran itulah Imam Syafi'i mengistinbat hukum-hukum syarak misalnya. Berijtihad, mengeluarkan hukum-hukum, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pandangan-pandangan hukumnya yang akhirnya memberi manfaat kepada jutaan, malah biliunan manusia. Kita hari ini mazhab Syafi'i ambil daripada the school of thought Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i yang bagi kerangkanya, kemudian ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i menguraikan lagi. Dan dengan pandangan-pandangan Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah itu mengistimewakan hukum, kita dapat solat dengan baik. Kita tahu mana yang hal, mana yang boleh, mana yang sah, mana yang tidak sah, mana rukun, mana syarat, mana wajib solat dan lain-lain. Bayangkan orang ni sama juga. Imam Syafi'i manusia macam kita juga. Tetapi beliau telah mendapat manfaat dan ganjaran yang begitu besar daripada kitab yang sama. Itu saya kata tadi, kitab Quran ni kecil je, tetapi dia sudah membina sebuah tamadun yang cukup besar. Sebab tu dia mukjizat. Mukjizat Al-Quran ni dia bukan macam mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad tidak sama dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Macam Nabi Isa, misalnya Nabi Musa, macam Nabi Nuh misalnya, macam Nabi, macam-macam Nabi lah yang kita baca dalam Al-Quran itu yang punya mukjizat-mukjizat yang berbagai. Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api. Nabi Musa yang tongkatnya boleh menjadi ular dan memakan ular-ular ahli sihir, dan tongkatnya boleh diketuk berlaut dan laut terbelah. Kerana apa? Kerana zaman Nabi Musa itu memang dia punya kelebihan ialah ramai ahli sihir. Magician ni terlalu ramai, dan mungkin ilmu magician itu juga antara ilmu yang hebat bersama Nabi Musa. Sebab itu Tuhan bagikan mukjizat kepada Nabi Musa, mukjizat yang macam tu juga. Supaya mukjizat ni kan maksudnya a'jazah, kita melemahkan. Untuk melemahkan masyarakat yang memang kehebatan masa itu adalah sihir, maka dia kena bawa benda yang macam sihir juga. Sebab itu akhirnya Nabi Musa diberikan mukjizat itu. Nabi Isa masa tu yang jenis apa, perubatan-perubatan ni. Jadi Nabi Isa diberikan kelebihan menyembuhkan penyakit, malah menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Kerana itu merupakan trend of the day. Kan? Trend of the day. Nabi Muhammad SAW pada zaman jahiliyah, walaupun namanya Jahiliyah itu merujuk kepada gelapnya mereka kepada hidayah Tuhan. Itu maksud jahiliyah. Mereka bukan bodoh. Orang-orang yang disebut sebagai jahiliyah sebelum Nabi Muhammad itu, mereka dari syair begitu hebat sekali. Sebab itu syair-syair jahiliyah itu sampai sekarang dirujuk dalam bahasa Arab. Sekarang kamus-kamus besar pun merujuk kepada tokoh-tokoh dalam zaman jahiliyah yang hebat dari segi syairnya dan bahasa, dari segi keindahan bahasa. Sebab itulah Rasulullah SAW Tuhan bagi antaranya mukjizat yang boleh mengalahkan bahasa, keindahan bahasa yang ada pada zaman itu. Sebab itu yang turun bukannya boleh jadi tongkat jadi ular dan lain-lain, tapi kepada Rasulullah
mukjizat yang Tuhan bagikan ialah satu kitab yang bahasanya begitu indah, yang menewaskan keindahan bahasa-bahasa yang ada pada orang jahiliyah sebelum itu. Sebab itulah bila turunnya ayat Al-Quran ini, orang kafir musyrik, walaupun mereka benci Nabi Muhammad, kan, sebab dia kata Nabi Muhammad ni ahli sihir, Nabi Muhammad ni ciplak, mungkin ilmu-ilmu yang terdahulu, Nabi Muhammad ni majnun, dia kata gila kerana bercakap benda-benda yang kita pun susah nak faham. Itu nak menghina Nabi lah. Tapi pada hakikatnya mereka sendiri begitu cemburu dengan kehebatan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara buktinya ialah pada satu malam tu, Abu Jahal, antara yang paling kuat menentang Nabi Muhammad, bersama dua orang kawan dia, Abu Sufyan tak Islam lagi masa tu, dan Al-Akhnas, ada seorang lagi sahabatnya dengan Al-Akhnas. Tiga orang ni orang besar jahiliah lah, antara pemuka-pemuka jahiliah. Dalam perjumpaan dia kata, jangan kita dengar Muhammad, kerana Muhammad ini ahli sihir, Muhammad ini majnun, Muhammad ini membawa ayat-ayat yang menentang Tuhan-Tuhan kita. Tapi bila malam hari, tiga orang ni mereka senyap-senyap pergi menyuruh dekat tepi rumah Nabi dan mendengar kod-kod Nabi akan baca ayat-ayat wahyu yang baru turun kepada baginda. Dan tiga-tiga ni tak beritahu. Dia tak beritahu yang lain, yang seorang tak beritahu yang lain, tetapi akhirnya dia terserempak dekat dengan rumah Rasulullah. Dan akhirnya bila berjumpa je, mulalah buat, Allah, aku silap jalan tu kan, bagi alasan lah. Ada, jangan lagi, kita terpedaya. Esok jangan. Esoknya seorang tu ingat, yang seorang tak pergi, jadi pergi lagi. Dan akhirnya malam kedua pun berjumpa lagi bertiga itu. Kerana apa? Masing-masing nak cuba mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini sihir dan lain-lain. Tetapi di masa yang sama mereka sendiri merasakan bahawa yang turun itu bukan sebarangan ayat. Yang turun kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu itu bukan sembarangan ayat-ayat, walaupun turunnya bahasa Arab, turunnya dalam bahasa Arab, tetapi keindahannya itu begitu hebat sekali. Inilah antara mukjizat Al-Quran yang kita baca. Malangnya sebab kita mungkin bahasa Arab kita kurang sikit, kita tak dapat kadang-kadang nak merasai keindahan bahasa Al-Quran itu. Itu kena berguru dengan Dr. Rahman sekali lagi, orang mengajar bahasa Arab. Kerana dalam bahasa Arab itu dia banyak balaghahnya, banyak dia punya cara-cara, kiasan-kiasan yang mengindahkan bahasa Arab, dan kebanyakannya adalah Al-Quran. Itu satu bentuk kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran ini dia letaknya pada berita-berita yang disampaikan tu. Berita-berita yang disampaikan dalam Al-Quran ini banyaknya berita yang mendahului masa. Kita ambil satu contoh. Dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu Roman Empire. Roman Empire ni zaman Nabi dah ada dah. Dan memang dia besar masa tu. Dan kebanyakannya telah diserapi oleh agama Kristian. Jadi mereka itu ahlul kitab lah. Roman Empire adalah agamanya agama Nasrani. Tetapi Roman Empire pada zaman Nabi ni selalu berperang dengan Persian Empire, Empire Parsi. Empire Parsi ni dia jenis sembah api. Dia lagi teruk lah, dia musyrik. Dia syirik terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah dua superpower yang ada pada zaman Nabi. Macam dulu kita ada USSR dengan US lah kan. Hari ni Russia dah tak sekuat mana, tu bergaduh dengan Ukraine pula kan. Jadi USA lah yang sekarang ni jadi satu-satunya, dia jadi unipolar lah. Dulu kan bipolar, ada dua polar besar kan. Zaman Nabi pun begitu juga, ada dua polar yang kuat.
kuasa besar yang kuat, iaitu Roman Empire dan juga Persian Empire, Empire Parsi. Dan selalu perang antara dua ni. Dan selalunya Parsi menang. Parsi menang. Orang Islam pada ketika itu, Rasulullah dan para sahabat, mereka lebih simpati kepada Rom. Sebab Rom ni paling kurang dia Ahlul Kitab. Berbanding dengan Parsi, dia musyrik terus. Kan? Ahlul Kitab paling kurang dia percaya pada Tuhan. Dia percaya pada Nabi Isa, walaupun telah selewengkan kitabnya, paling kurang dia dekat dengan kita kerana dia Ahlul Kitab. Jadi asyik kalah aja Rom ini dengan Parsi. Sehingga para sahabat jumpa Nabi, macam mana ya Rasulullah, ni Rom yang kita sokong ini asyik kalah aja. Nabi pun tak boleh nak jawab. Dia bila turun wahyu surah Ar-Rum, dia sebut ghulibatur Rum. Apa ya tu? Ghulibatur Rum fi adnal ard wa hum min ba'dihim wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Telah dikalahkan Rom di negara yang dekat dengan kita, dan setelah dia kalah itu, dia bakal mengalahkan pula, kata Quran. Sedangkan Rom tengah kalah tu, tapi Quran kata fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi Rom ni akan menang, Parsi akan kalah. Bid'i ni Ustaz Rahman dalam, dia orang kata 5 ke 10 lah lebih kurang, 5 ke 10 tahun. Bid'i ini beberapa tahun. Jadi seronoklah bila turun ayat Quran, seronok para sahabat dan Rasulullah, walaupun Rom masih kalah. Tunggu tak menang juga. Tunggu tak menang juga. Sampailah tahun ke-8 katanya, ke-9 akhirnya Rom menang. Ini menunjukkan Al-Quran itu dia tetap sesuatu yang hak. Walaupun pada ketika itu masih belum berlaku, tetapi disebabkan ia adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ia merupakan kata-kata yang benar. Satu lagi saya ambil contoh dalam Al-Quran tentang kisah Fir'aun apabila mengejar Nabi Musa. Bila Fir'aun kejar Nabi Musa, ini semua dah tahulah, bedtime stories kan. Lepas tu ketuk Laut Merah itu terbelah dua. Nabi Musa dan pengikut-pengikut dapat jalan, kemudian Fir'aun lalu je, laut itu tertutup balik, dan akhirnya Fir'aun lemas. Dan ketika menceritakan tentang kisah itu, Al-Quran menceritakan kisah itu, Al-Quran menyebut kepada Fir'aun, Al-Quran menyebut tentang Fir'aun itu, "Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Surah Yunus ayat 91 atau 95. Maksudnya, wahai Fir'aun, hari ini fal-yawma nunajjika bi badanika, kami iaitu Allah Taala selamatkan badan kamu yang lemas ini, litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda kepada orang-orang yang akan datang. Masa tu Fir'aun ni tak dijumpa lagi, dia punya badan tu tak dijumpa lagi. Sebab zaman Nabi Fir'aun ni hanya dijumpa dia punya jasad pada tahun 18 lebih, apabila ahli arkeologi Perancis pergi korek tanah di Mesir sana, di Luxor sana, dan akhirnya mereka jumpa mumia Fir'aun tu tahun 18 lebih. Dan mereka minta kebenaran daripada kerajaan Mesir untuk buka tu balutan-balutan Fir'aun tu. Dan akhirnya ternyata bila mereka buka, masih elok lagi. Masih elok. Ni tahun 18. Quran dah sebut pada abad ke-7 lagi tentang bahawa badan Fir'aun itu akan selamat dan menjadi tanda kepada orang yang akan datang. Memang hari ini dia menjadi tanda, sebab mumia Fir'aun ini dibawa berkata-kata ke muzium sana, muzium Eropah, muzium apa, semuanya menjadi petanda kepada orang yang berfikirlah. Kalau yang berfikir, dia akan fikir benar Al-Quran bila mengatakan bahawa fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
Ini dua contoh menunjukkan Al-Quran ini memang kita harus yakin kebenarannya. Dan mungkin banyak lagi fakta-fakta sejarah yang belum terbukti, tetapi Quran dah sebut. Quran pernah sebut tentang macam mana anak itu berlaku kan, kejadian embrio dalam bayi itu, dalam perut kan. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum. Proses daripada seketul darah menjadi daging, menjadi tulang, dan akhirnya menjadi khalqan akhar, menjadi satu embrio ataupun bayi lah. Semua itu disebut oleh Al-Quran dengan detail. Dan ini berlaku pada zaman Nabi. Zaman tak ada lagi teknologi, orang boleh operate, orang boleh tengok dalam perut dan lagi seperti bagaimana yang berlaku pada hari. Inilah Al-Quran yang kita nak baca ni, tuan-tuan dan puan-puan. Hebatnya Al-Quran itu kalau kita betul-betul kenal, ia benar-benar satu mukjizat. Tapi mukjizatnya itu merupakan mukjizat dipanggil maknawi, bukan mukjizat hissi. Mukjizat yang kita pakai akal. Dia tak macam terbelah bulan. Zaman Nabi ada terbelah bulan juga, tapi itu bukan mukjizat besar. Mukjizat paling besar ialah Al-Quran. Tapi Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang berakal. Jadi kita ni hebatlah. Zaman pengikut Nabi Muhammad ini, mukjizat yang Tuhan bagi bernabi kita pun mukjizat yang highly intelligent. Jadi kita pun kenalah membaca Al-Quran dengan intelligent juga. Saya nak bagi satu lagi contoh, sekejap lagi, dalam 10 minit ni ya. Antara bukti juga kehebatan Al-Quran ini ialah ada keseimbangan antara ayat-ayat Al-Quran dari segi jumlah. Ini confirm, bukti yang orang tak boleh nak tolak. Saya bagi contoh. Dalam Al-Quran, perkataan Al-Hayah dengan Al-Maut, Al-Hayah itu maknanya hidup, Al-Maut maksudnya mati. Ada 145. 145 hidup, 145 maut. Jumlahnya sama. Siapa yang buat tu? Cuba tuan-tuan buat satu buku, karang satu buku. Saya nak perkataan hidup dengan mati ada sama jumlahnya. Tapi buku tu mesti ceritanya cerita yang boleh difaham. Tapi mesti perkataan tu sama. Oh, letih nak buat tu. Perkataan an-naf'u, manfaat, dengan mudarat ada 50 manfaat, 50 mudarat dalam Al-Quran. Ini dah dibuat kajian. Perkataan al-har dengan al-barad. Al-har panas, al-barid atau bardu sejuk 4 kali. 4 kali panas, 4 kali sejuk disebut dalam Al-Quran. Ini bukan mukjizat. Kan? Sebab mana mungkin orang boleh mengarang. Sebab antara tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad tulis sendiri Quran tu. Kalau Nabi Muhammad yang al-ummi, Nabi Muhammad ni dia tak boleh membaca dan menulis. Kan? Nabiil ummi. Ummi ni maksudnya tak boleh membaca dan menulis. Tapi tak boleh membaca dan menulis bukan bodoh Jangan salah faham. Tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis ini memang fitrah ataupun budaya orang Arab ketika itu. Memang mereka tak membaca dan kebanyakannya tidak membaca dan tidak menulis, tetapi mereka melalui tradisi lisan. Macam tok nenek kita dulu lah, mana boleh baca menulis, tapi cuba suruh dia bercerita. Wah, macam-macam cerita dia boleh cerita. Bapa mertua saya arwah, dia boleh cerita tentang hang tuah, sejarah hang tuah, kat mana hang tuah mati. Isteri saya Profesor Madya dalam sejarah, tak boleh lawan. Sebab cerita mertua saya ni lebih canggih lagi, sebab dia dapat daripada tradisi lisan. Oleh mungkin datuk dia, oleh jiran dia, oleh apa semua. Orang Melaka lah. Isteri saya orang Melaka, bapa mertua orang Melaka juga kan. Sampai saya bawa Profesor Tatiana Denisova yang Rusia yang mengajar kat UTM tu. Isteri saya bawa balik kampung ke rumah mertua saya masa dia hidup dulu lah. Dia berdebat dengan mertua saya, profesor ni mestinya. Sebab cerita-cerita yang ada dari bapa mertua saya tu memang tradisi lisan. Orang Arab pun begitu. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak membaca dan tak menulis. Tetapi dari segi fatanah Nabi ada.
Dan bila Quran turun, itu Rasulullah mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tidak membaca. Tapi diajar oleh Jibril. Jadi maknanya kehebatan Al-Quran itu adalah datangnya dengan kelebihan akliyah yang mencabar tradisi yang ada. Saya sambung sikit ni. As-salihat dengan as-sayyiat. Salihat ni kebaikan, sayyiat ni keburukan. Ada 167 kali disebut. Sama dulu. Tama'ninah dengan daik. Tama'ninah ni ketenangan, daik ni kesempitan. 13 kali. Kufur dengan iman tanpa alif lam, tak ada alif lam, 17 kali. Rohbah dengan raghbah. Rohbah ni rasa cemas, raghbah ni rasa mengharap. Dua-dua tu disebut 8 kali. Tidakkah ini mukjizat? Bukan itu sahaja. Perkataan sinonim pun ada juga persamaan. Perkataan al-hars contohnya dengan zira'ah. Hars ni menanam, zira'ah juga pertanian. Dua-dua 14 kali disebut. Perkataan ad-dallun, sesat, dengan maut. Maut ni biasanya kiasan kepada orang yang sesat juga lah. 17 kali. Perkataan Quran, wahyu, dua-dua 70 kali disebut. Perkataan akal dan perkataan nur 49 kali. Dan panjang lah, dia punya research itu panjang. Nak sekadar memberi contoh betapa hebatnya Quran yang kita baca ni, tuan-tuan dan puan. Satu lagi yang menarik, perkataan yaum, hari, yaum, ada 365 kali disebut. Perkataan yaum dalam Al-Quran ada 365 kali disebut. Dan perkataan syahar, bulan, 12 kali disebut. 12 kali. 12 bulan, 12 kali disebut. Cukuplah, banyak sangat dia punya apa tu. Tapi ada ditulis benda-benda ini dalam sebuah buku oleh Profesor Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran. Itu banyak dia huraikan kehebatan-kehebatan yang ada dalam Al-Quran. Saya nak habiskan sikit lagi tuan-tuan. Yang saya sebut tadi, Khurram Murad, Profesor Khurram Murad kata, pertama, kita kena lihat Al-Quran itu turun untuk kita. Yang kedua, kita baca sebagaimana Allah dan Rasul suruh. Macam mana Allah dan Rasul suruh? Dengan iman, dengan niat yang ikhlas, bukan dengan ada kepentingan. Kadang-kadang orang baca Quran ada kepentingan. Tadarus ni pun kena hati-hati ni. Ada tadarus yang bayarannya boleh tahan. Sebab saya terlibat juga. Saya terlibat dengan masjid kat rumah saya lah, berapa tahun lah. Tak boleh nak lari. Dia kata, doktor memang kena baca. Tapi ada bayar, berbayar. Tapi jangan yang membaca tu, kau tak bayar dah tak nak baca. Jangan. Bacaan Al-Quran kena ikhlas, bukan ada kepentingan. Kepentingan ni bukan kepentingan duit saja. Kadang-kadang ada orang, dia cari ayat-ayat untuk menyokong doktrin dan ideologi dan kefahaman dia. Itu ada juga. Ada satu kes golongan LGBT, tahu kan? Golongan pelangi ni, LGBT ni, lesbian, gay dan apa ni, kan kuat sekarang ni pengaruh dia. Di Indonesia mereka sudah mula mentafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan Nabi Lut itu dengan cara-cara yang berbeza. Dia nak reinterpret balik ayat-ayat tentang Nabi Lut untuk membuktikan bahawa sebenarnya perbuatan homoseksual itu tidak buruk. Kerana dalam Quran dia kata Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu dimurkai oleh Tuhan bukan kerana mereka melakukan perbuatan itu, tetapi kerana mereka tidak hormat kepada tetamu. Kan dia cerita tu, tetamu datang ke rumahnya, nampak dia pusing. Dia pusing makna ayat itu. Sedangkan ayat itu jelas menceritakan keburukan hubungan seksual sejenis ini. Tetapi sekarang sudah ada usaha dari kelompok-kelompok itu, Muslim, liberal ini, untuk mentafsir semula ayat-ayat ini supaya boleh boleh sesuai dengan ideologi mereka. Ini bahaya kerana kita membaca bukan dengan niat yang ikhlas, tetapi untuk mencari bukti-bukti menyokong kita sahaja. Dan bacalah dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila, kata Al-Quran. Perlahan ni maksudnya jangan terkejar-kejar. Ni tadarus ni pun ada juga penyakit tu juga. Sebab nak cepat, terkejar-kejar baca kan.
Tak apalah untuk tadarus satu hal, tetapi untuk sendiri bacalah perlahan-lahan, betul. Bacalah untuk memahami, bacalah untuk mendapat motivasi, bacalah untuk mendapat az-zikri. Sebab Quran itu juga az-zikra. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan ingatan. Al-Quran itu juga disebut ingatan, dan kami memeliharanya. Maknanya memang Quran itu penuh dengan ingatan. Jadi bagus sebenarnya kalau kita rasa kita ni banyak dosa aku ni, baca Quran. Sebab Quran itu akan terus mengingatkan kita macam-macam. Tapi dengan kefahaman lah, insya-Allah. Ni kita cari buku motivasi, kan? Pergi dekat Kinokuniya, ada dah berapa shelf tu on motivational. Termasuklah saya suka tengok buku-buku tentang Stephen Covey lah, 7 Habits of Highly Effective People. Orang manajemen akan carilah buku tu, itu dia punya Bible tu, kan? Tetapi kita Quran lah sebenarnya motivator kita. Bacalah mana-mana ayat pun, kita akan terasa bahawa ia mengingatkan kita. Dia tidak macam buku-buku yang lain. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak jadikan Quran sebagai the living reality? Berusahalah untuk mendapatkan sebanyak mana mutiara hikmah dari Al-Quran. Macam Imam Syafi'i tadi. Jangan kita sekadar dapat bacaan saja. Kita kena ingat Quran tu memanglah Quran tu maksudnya bacaan, tetapi ia adalah kalam. Ia adalah kalam. Kalam bukan kalam biasa-biasa, bukan kata-kata orang biasa. Ia merupakan kalamullah. Ia merupakan kata-kata Allah. Dan kata Allah ni apa? Qadim. Kata-kata Allah ni dia kekal. Maknanya dia benar, dia kekal, dan dia akan sentiasa relevan untuk siapa-siapa saja, kerana ia merupakan sebahagian dari sifat Allah yang Maha Esa dan Maha Kekal. Jadi ia bukan sembarangan. Dan kalau kita menghormati kadang-kadang kalam ataupun kata-kata raja, kata-kata menteri, kita quote kata-kata ahli falsafah, kita quote sana sini, kita letak dekat dinding kita. Al-Quran ini merupakan kata-kata Allah yang mencipta kita dan yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Inilah yang sepatutnya kita jadikan sebagai kitab yang kita akan dapatkan manfaat yang terbanyak, hikmah yang terbanyak daripadanya untuk kebaikan diri kita. Dan ternyata macam saya sebut tadi, dia sudah memberikan manfaat dan hikmah yang begitu banyak sehingga dapat membina sebuah tamadun yang cukup besar yang sampai hari ini tertegak, iaitu tamadun Islam. Dan akidah kita masih akidah yang sama, akidah yang kuat sampai hari ini, hasil daripada apa yang Al-Quran sebut kepada kita. Jadi inilah beberapa perkara, tuan-tuan dan puan-puan, habis dah sejam, yang saya dapat berikan sedikit sebanyak tentang hikmah Al-Quran yang kita selalu baca, tetapi kadang-kadang kita tidak lupa untuk menjadikannya sebagai betul-betul the living reality. Jadi dengan 4 perkara tadi, insya-Allah kita sama-sama, termasuk saya yang utamanya, mengambil manfaat dan kebaikan daripadanya, dan berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dan juga teman hidup kita. Saya ingat itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.